Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, pertamanya mohon maaf atas penampilan yang kurang sesuai. Tadi ni isteri saya ajak keluar petang. Dia kata ke depan. Ke depan saja nak utama ni, depan tu. Ke depan tu rupanya Sungai Buloh. Bila Sungai Buloh ni dah lama, dekat pukul 5.30, pukul 6, nak balik, nak pusing balik. Panjanglah ceritanya. Tak apa, kita pergi the store, cari baju sesuai, dia kata. Lepas tu takkan nak beli baju 450 semata-mata. Jadi, tak apalah. Beli kopiah RM6 modal. Nampaklah okey sikit. Tu tak ada baju ni. Lepas tu kadang-kadang kena ada baju standby dalam kereta tu, dia yang kita boleh ni lah sikit dah. Baik, jadi saya pun ambil keputusan tadi terus main ke sini lah. Nak balik, nak pusing balik tu dua kerja pula tu, sejam pula. InsyaAllah kita berhenti tempoh hari pada muka surat 100. Alhamdulillah, progres kita pembacaan dan huraian buku ni agak laju lah, Alhamdulillah, dan banyak benda-benda baru kita masukkan. Dan perbincangan ke belakang ni lebih akademik lah sikit ya. Saya masukkan rujukan-rujukan, banyak rujukan-rujukan yang kalau siapa nak buat bacaan lanjut dan kajian lanjut, memudahkan mereka untuk merujuk. Baik, tempoh hari kita bincang secara khusus berkaitan perkembangan pemikiran beragama di alam Melayu, khususnya Malaysia. Dan saya sebutkan beberapa nama orang tokoh ataupun aliran ataupun kumpulan yang memang duduk jadi kita kata latar belakang perkembangan wacana-wacana ataupun polemik-polemik pemikiran beragama di alam Melayu kita ni, khususnya di Malaysia, tanah Melayu masa tu ya. Dan pada 2 tahun sudah ataupun setahun sudah, tempat saya belajar iaitu Institut Islam Hadari ada buat satu seminar khusus berkaitan sumbangan Syekh Abdullah Fahim, datuk kepada Tun Abdullah Badawi. Jadi Syekh Abdullah Fahim ni adalah dianggap sebagai pengasas kepada Nahdlatul Ulama Malaysia, Naam, yang merupakan cawangan kepada Nahdlatul Ulama Indonesia ya. Dan antara benda yang mereka pada tahun berapa ya, dia ni antara yang dianggap sebagai sebab polemik pertembungan kaum tua kaum muda masa tu agak runcing. Kemudian mereka bersama dalam awal-awal PAS dulu apa dia? Hizbul Muslimin. Mereka bersama dalam tu dan menjadi sayap agama dalam UMNO pada peringkat awal, yang kemudian berpecah jadi PAS dan UMNO. Jadi Syekh Abdullah Fahim ni dianggap sebagai ketua ulama, dan ketika mereka bersama dalam Hizbul Muslimin nak lawan Malay Union British, mereka bergabung, kaum tua kaum muda ni. Macam di Indonesia dia ada Masyumi. Masyumi ni parti politik yang menggabungkan semua aliran, dia panggil semua aliran gerakan Islam di Indonesia, yang sama ada kaum muda, kaum tua ke apa, semua dia bergabung. Sebabnya nak melawan Belanda. Begitulah. Tapi bila Belanda dah balik, kita British dah balik, dia jadi isu sama sendiri pula. dia nampaklah sama sendiri punya kekurangan tu. Ketika mana ada musuh yang sama, maka dia bergabung. Itu memang satu fenomena yang berlaku di mana-mana lah.
Dan akhirnya kemuncaknya Syekh Abdullah Fahim di Penang ketika itu telah buat beberapa seminar besar, kumpulkan seluruh ulama aliran tradisional, dan mereka meletakkan berapa perkara yang kita bercanggah dengan kaum muda. Dia keluarkan satu resolusi risalah. Dia senaraikan apa benda yang kita memang dari dulu duk bergaduh dengan kaum muda, tak puas hatinya apa benda. Jadi dia senaraikan ada lebih kurang belas-belas saja. Buku tu ada dengan saya, mereka bukukan. Saya beli buku tu sebab nak tahu latar tu. Dan kemudian ada seorang ulama nama Aqibi di belakang, Syekh Abdul Rahman Aqibi ke belakang, buat seminar pula untuk jawab balik seminar tu. Macam kita hari ni lah. Jawab. Itu semua dulu tak ada rakaman YouTube saja. Hari ni ada YouTube. Tu jadi kita boleh tengok balik. Tapi dokumen tu ada. Bila baca balik, satu persatu tentang talafuz niat, tentang lafaz usalli, benda-benda yang boleh dianggap sebagai furu' fiqhiyah sahaja, dan juga perkara yang berkaitan khurafat lah, tahlil arwah apa semua tu, dan benda khurafat yang bersabit dengan sesembahan, busuk apa semua. Tetapi daripada senarai tersebut, tuan-tuan, saya cari khilaf ataupun pertembungan tentang pemahaman terhadap ayat dan hadis sifat sebagaimana yang muncul mutakhir ni. Tak ada. Tidak ada. Macam saya selalu diulang, benda tu tak jadi isu dalam sejarah pertembungan aliran-aliran pemikiran agama di alam Melayu kita ni. Isu pemahaman hadis dan ayat sifat tidak pernah menjadi isu besar. Kerana apa? Kerana nak jadi benda tu nak jadi isu bila ramai orang tahu, dan orang fasih bahasa Arab, orang tahu polemik tu, orang tahu rujuk kitab-kitab besar, barulah benda tu jadi isu. Maksudnya mutakhir ni lah, 10-20 tahun ni baru cerita. Dan buku pertama saya sebut dah itu, yang bincang tentang polemik hayat dan hadis sifat ni adalah pada tahun 2002 oleh seorang hamba Allah yang balik daripada Jordan. Dia telah terjemah dan adaptasi buku salah seorang tokoh yang dia rujuk, Al-Ghari ni. Polemik Salafi Wahabi itu. Itulah buku yang boleh kata buku pertama yang membincangkan tentang Tauhid 3 dan juga isu ayat sifat dan hadis sifat. 2 tahun kemudian, 2004, buku itu telah dirad ataupun dijawab balik oleh Kapten Hafiz Firdaus. Itu bermula dari itu tak berhenti sampai sekarang. Gedemak, tak berhenti sampai sekarang. Jadi sepanjang sejarah tak pernah timbul isu. Dalam tafsir-tafsir alam Melayu pun bila kita baca, hatta tafsir tradisional, takwilan terhadap hadis-hadis sifat ni bukanlah takwilan yang membawa kepada pelik-pelik sangat lah. Maksudnya biasa saja. Begitulah juga tafsir-tafsir oleh kaum muda pun menisbatkan secara termasuk tafsir Hamka, kita beriman sebagaimana para salaf beriman, begitu saja. Maksudnya tak jadi polemik sebenarnya. Di mutakhir ni dia muncul cabaran zaman kita lah, cabaran sepanjang zaman yang dihidupkan kembali. Oleh siapa? Oleh mereka yang berkepentingan dan seumpamanya. Dan of course bila dia mulakan respons, dah itulah, tak berhenti sampai sekarang. Baik, itu dia punya latar sikit. Dan dari sudut sejarah pemikiran yang banyak membincangkan dalam konteks kita di Malaysia adalah oleh Dr. Abdul Rahman Abdullah, bekas pensyarah bidang sejarah pemikiran daripada USM. Hari ini dah pencen tapi masih lagi aktif menulis. Dan seumpamanya saya duk berhubung direct dengan dia, saya sangat terpengaruh dengan bahan-bahan penulisan beliau, kerana beliau antara yang terawal dan terlengkap menulis sejarah perkembangan pemikiran beragama. Dia pernah tulis pasal, kalau tengok senarai buku dia tu, antaranya bukunya Pemikiran Islam di Malaysia, Sejarah dan Pemikiran, ini thesis PhD beliau. Kemudian Gerakan Islam Tradisional di Malaysia, Sejarah dan Pemikiran Jemaah Tabligh dan Darul Arqam, dia pun ada bincang. Kemudian Pemikiran Islam Klasik, Pengaruh Falsafah Yunani dan Kebangkitan Gerakan Tajdid, ini menarik. Bagaimana kita tengok pengaruh, tak boleh dinafikan pengaruh daripada falsafah Yunani kepada ilmu kalam pada peringkat awal. Memang ada, tak boleh nafilah. Kemudiannya dia tulis juga tentang sejarah ikhtilaf mazhab di Malaysia. Ini pun menarik berkaitan, dan ada beberapa nama tokoh-tokoh kita disebut
tentang pemikiran bermazhab. Sama ada disebutkan golongan yang talfiq mazhab itu adalah golongan la mazhabiyah. Nah, disebutkan sebagai la mazhabiyah ataupun disebut sebagai talfiqul mazhab, iaitu merujuk silang ataupun ada seumpamanya itu. Kemudian dia tulis juga tentang gerakan Islam di Perlis, sejarah dan pemikiran. Ini gambar depannya, gambar Syekh Abu Bakar Asy'ari. Kenapa Asy'ari? Adakah dia bermazhab Asy'ariyah? Tidak. Dia bermazhab Salaf, tapi nama dia Abu Bakar Asy'ari. Kemudiannya ada lagi pemikiran umat Islam Nusantara, sejarah perkembangannya hingga ke abad ke-19. Aliran dakwah di Malaysia, satu titik pertemuan dan seumpamanya. Banyaklah. Dan mutakhir ni ada lagi buku-buku yang dia tulis. Dia pencen ni lagi-lagi aktif dia menulis. Pada saya ini sarjana yang tulen lah, yang sentiasa memberi. Dan saya berhubung dengan dia, bincang apa, dia baca buku saya, dia komen balik apa semua. Dia alhamdulillah kita dapat sempat untuk berguru secara tak rasmi, walaupun saya tak duduk dalam kelas dia dan seumpamanya. Sebuah karya berjudul Gerakan Pembaharuan Islam, satu kajian di negeri Perlis dan hubung kaitnya dengan Malaysia, yang ditulis oleh Profesor Datuk Dr. Muhammad Radhi Osman. Ni terbitan USM, kalau siapa ingat. Dan seorang penulis ataupun sarjana daripada Indonesia yang bernama Okey Rahmat. Kalau tengok belakang ni, kalau tengok di kulit belakang ni, yang bawah ni Dr. H. Okey Rahmat, orang yang sama. Dia memang menulis tentang isu-isu akidah dalam sejarah Islam di alam Melayu. Jadi buku ni bincang secara khusus tentang gerakan pembaharuan Islam, satu kajian di negeri Perlis juga. Kenapa negeri Perlis ni? Ini istimewanya Perlis. Sejarahnya begitu. Satu-satunya negeri di Malaysia yang undang-undang tubuh ataupun undang-undang syariah dia termaktub dalam undang-undang tubuh negeri bahawa agama Islam yang diamalkan di negeri itu adalah berdasarkan mazhab ahli sunnah wal jamaah. Sebagaimana yang dipraktiskan, dia ada istilah khusus, sebagaimana yang macam yang diterima oleh yang apa nama, yang Muhammad apa nama, ya bro, ke bawah duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan lah, Tuanku Raja boleh. Jadi enactment itu pernahlah cuba disebut bila berlaku pertukaran kerajaan, kita kena ubah ni, tapi tidak. Kemudiannya masing-masing Tuanku Raja Perlis, antara benda pertama yang dia bertitah selepas berlaku perubahan kerajaan tempoh hari adalah tidak boleh sesekali mana-mana ahli dewan kacau perkara tersebut. Dan mereka telah buat satu gerakan yang begitu sekali mantaplah, iaitu telah ada usul baru bahawa perkara itu tak boleh lagi diubah dalam mesyuarat adun, dan ia memang satu peratus di bawah Tuanku Raja Perlis. Itu yang last kali kerajaan dulu sempat endorse usul 2/3 majoriti dalam. Mereka berapa orang 12 orang Ada lajuk kata padam si dalam WhatsApp je lah. Tapi itu tak boleh lah begitu. Itu kena ada. Baik. Seterusnya katanya lagi di sini ada satu lagi kajian oleh ni guru saya, Profesor Dr. Hashim Ismail di Akademi Pengajian Melayu. Profesor Pengajian Melayu, dia tulis novel tesis dia, Pemikiran Kaum Muda dalam Novel-novel Melayu Sebelum Perang Dunia Kedua, yang kemudian diterbitkan oleh DBP dengan tajuk Hermeneutik Reaksi Reformasi Kaum Muda. Dia begini ya, setiap pembaharuan idea-idea itu perlu disampaikan. Salah satu cara penyampaian ceramah di surau masjid. Cara kedua, media yang paling berkesan zaman tu adalah akhbar dan majalah. Tetapi sebelum merdeka, orang Melayu yang boleh membaca masih sangat rendah, illiterate, masih sangat tinggi orang yang tak boleh membaca. Maka yang boleh membaca ni sama ada pergi ke pondok, memang mengaji Jawi, Arab apa semua, ataupun yang masuk sekolah Inggeris, ataupun sekolah Melayu kemudian yang baru wujud. Jadi masih lagi ramai yang dikatakan taklid buta lah, ikut saja. Jadi kaum muda
bermula daripada Syekh Syed Al-Hadi, Syekh Tahir Jalaluddin dan seumpamanya ni, balik bawa idea-idea pembaharuan daripada dua sumber. Satunya daripada Mesir kerana pengaruh Muhammad Abdul Wahab kemudiannya, tapi pengaruh yang lebih mendominasi adalah daripada Mesir, gerakan reformisme Mesir. Dalam bab ni Ustaz Asri jelas dia kata berbeza antara pengaruh reformisme ataupun islah tajdid datang daripada Mesir, daripada Jamaluddin Afghani, Rashid Ridha dan juga Muhammad Abduh, dengan gerakan muwahhidin daripada Saudi, iaitu Syekh Muhammad Abdul Wahab. Berbeza dua tu. Nampak macam sama, tapi ada perincian yang berbeza. Tapi tujuan nak buang taklid buta, nak lawan khurafat, nak jadikan tidak taklid mazhab sama. Unsurnya sama. Cuma dasar asas ada berbeza. Di sini Ustaz Asri kalau dengar dia punya ulasan lama-lama tu, dia kata memang berbeza. Sebab dia nampak yang gerakan Syekh Jamaluddin Afghani ni lebih terpengaruh kepada gerakan modernism, lebih kepada pengaruh macam gerakan reformisme di barat, Martin Luther King terhadap Kristian, modelnya begitu. Sedangkan yang ni betul-betul nak bawa balik pada tauhid yang murni lah, gerakan Muhammad. Tapi saya pula sebagai orang yang terpengaruh dua ni, saya tengok berbezanya memang berbeza, tapi sebenarnya nak menuju matlamat yang sama. Mungkin di situ beza sikit lah kita, ya. Baik. Tapi kesan yang dibawa oleh gerakan ini disebabkan mereka bila mereka datang, mereka ni golongan yang dah cerdik menulis, pandai menulis, dan mereka dah belajar cara penerbitan ketika itu, ya. Kalau zaman ni balik-balik buat TikTok lah, kita kata. Balik-balik tu buat akaun TikTok, dah ramai follower tu. Jadi zaman tu bila balik, macam mana ni kita nak sebarkan idea kita ni? Tak ada cara lain. Sama ada kita buat majalah ataupun kita buat surat khabar. Modal besar. Dan kita ni pula buat benda yang raja-raja Melayu tak suka sebab berbeza dengan aliran arus perdana. Jadi macam mana? Pusatnya Singapura, berpindah sikit ke Penang, berpindah lagi ke Melaka, perasan ke tidak, negeri Selat yang tak ada raja belaka. Baru boleh hidup. Sebab kalau buka di negeri yang ada raja, tak berapa lama memang mereka mengenal. Sebab salah seorang daripada mereka, Syekh Jamaluddin Syekh Tahir Jalaluddin, sepupu kepada Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi, Syekhul Masyaikh di Mekah, Syekh Mazhab Syafi'i di Mekah ketika itu, 1900 awal. Ketika mana sebelum gerakan Muhammad Abdul Wahab dengan Ibn Sa'ud menguasai 1923, sebelum itu di Mekah tu semayang 4 mazhab imam. Jadi Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi imam bagi mazhab Syafi'i. Saya dah fikir kalau benda tu kekal sampai sekarang, kita pergi buat haji umrah ni pening banyak. Habis-habis semayang, Allah, mazhab Hambali punya imam. Macam mana? Nasib baiklah lepas pengambilan Ibn Sa'ud ambil, dia selaras semua, tak ada masalah serupa. Jadi Syekh Tahir Jalaluddin ni mari duduk Malaysia ni berpengaruh lah sebab dia orang alim. Zaman tu di Malaysia pun tak ramai, tambah-tambah dia antara yang terawal lulus daripada Azhar Mesir, maka mendapat tempat yang tinggi, termasuk pernah menjadi mufti Perak. Tapi bila idea dia progresif, idea tu, pandangan-pandangan dia tu, tupai boleh makan, kemudian Abu Bakar Syari, tupai boleh makan apa semua, jam lah. Tunggu-tunggu pondok jam masa tu lah. Sebab tak jumpa dalam kitab Jawi. Mereka belajar Mesir lah ni, 4 mazhab apa semua, muqaranah. Jadi bila balik bawa idea tu pada masyarakat tempatan, tak boleh terima. Bergolak, dan akhirnya sebahagian mereka disisihkan apa semua. Termasuklah seorang tokoh yang bernama Syekh Abu Bakar Asy'ari. Orang hebat, alim, luar biasa, antara terawal mengaji Mesir, balik. Orang Perak, pernah jadi mufti Perak bahkan. Dialah yang keluarkan fatwa, menyebabkan satu masa Perak pernah raya awal sehari. Dan juga isu makan tupai. Dia dah bincang, berpolemik lah. Dan kalau di Kelantan yang paling tradisional, yang paling klasik cerita dia apa dia? Kakak kepada Sultan Kelantan pada masa tu nak bela anjing Dalmatian, bintik-bintik tu.
Jadi Sultan Kelantan pun jemput ulama dua-dua aliran berdebat. Boleh tak boleh bela anjing ni? Panggil mufti daripada Singapura turun, Burhanuddin Hilmi turun. Termasuk Za'bar pun tak silap saya adalah gambar tu kalau cari. Berdebatlah kaum muda. Bahkan 2 kali dalam istana. Sebab tu bila muncul isu-isu mutakhir ini, ada tokoh-tokoh yang alhamdulillah baru ni kita dah kena surat, tak boleh sambung. Nah, marah dia. Jadi kita kata orang macam ni tak dapat tidak mesti diajak untuk bertemu berdepan. Bukan kita nak berdebat sebab berdebat tu memang disuruh oleh agama, tapi wajadilhum billati ahsan. Tak ada cara lain dah melainkan kena berdepan. Dan orang jadi orang tengah pada masa itu sepatutnya penguasa lah, sultan ataupun majlis agama, himpun sekali, walaupun tidak dibuat secara terbuka, tertutup. Sebab selagi mana mereka tak berhadap dengan orang yang berbeza dengan mereka, mereka rasa mereka betul lah. Jadi bila mari yang sama tara, berhujah, membungkamkan hujah mereka, dan insyaAllah lepas tu slow down lah sikit. Dan itu terbukti. Tuan-tuan sekalian, kalau siapa ingat, perdebatan Astora Jabat dengan saya bersama Mufti Perlis, yang masa tu bukan mufti lagi pun, baru siap PhD dan 2005-2000 awal tu. Berdebat terbuka di mana? Di Dewan Tun Said Nasir, dia bernama Dewan Pustaka Bahasa. Lepas perdebatan tersebut, kawan tu punya pengaruh pun terus merudum. Begitu jugalah debat-debat yang seterusnya. Itu bukan maksud kita suka berdebat, tapi ada hal-hal yang perlu untuk diangkat secara bertembung idea itu, sebab kesannya kita yakin. Sebab tu sebahagian mutakhir, sebahagian yang bawa cerita pelik-pelik ni, bila diminta berdebat memang mereka tak nak. Mereka tahu mereka akan lepas berdebat akan bermasalah untuk mereka. Sama ada mereka tu tak kerti berdebat satu, yang keduanya mereka tahu pengaruh mereka akan terus bermasalah kalau mereka bertembung dengan tokoh-tokoh yang mereka tahu akan mampu untuk mematahkan hujah mereka. Sampai hari ni Muhaizat kalau siapa-siapa ajak, memang dia tak nak. Dia tak nak. Dia tahu kalau dia pergi masalah banyak pada dia. Jadi cerdik jugalah dia ni. Dari satu segi cerdik juga. Kita kata dia tak berani, tapi sebenarnya dia cerdik. Dia tahu kalau berdebat sudah. Ada. Baik, kemudian tu saya dah sebut dah. Dalam konteks yang lebih luas, buku seorang sarjana daripada Indonesia, macam mana nak sebut nama ni? Pak Delia ke apa ni? Delia Noe ataupun Noah. Nur lah sebenarnya, Nur tu ejaan Belanda lama, dia jadi Noer. Berjodoh gerakan modern Islam di Indonesia. Ni semua tentang gerakan perubahan, gerakan pemikiran, wacana-wacana agama lah. Ataupun dalam bahasa Inggeris, the modernist Muslim movement in Indonesia. Sebab tu dia letakkan istilah modernism ataupun modernis. Golongan yang terpengaruh dengan Syekh Abdul Jamal Afghani ni, dan kemudian membentuk hatta ikhwan muslimin, itu lebih cenderung dikelompokkan sebagai modernis. Mereka bukan menurut setengah pihak, mereka bukan betul-betul bawa islah dan tajdid versi muwahhidin, iaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Baik, kemudian tokoh, ada juga kajian PhD oleh Profesor Ulun Tan Sri Dr. Muhammad Kamal Hasan rahimahullah, baru meninggal tahun sudah ataupun awal tahun ni. Tesis beliau berjudul Muslim Intellectual Response to New Order Modernization in Indonesia, yang kemudian diterbitkan oleh DBP. Edisi terjemahannya pula diterbitkan oleh Indonesia. Kemudian Datuk Dr. Siddiq Fadhil rahimahullah juga baru meninggal tahun sudah, menulis beberapa tesis PhD bertajuk Pemikiran Barat Moden, Sikap pada Cendekiawan Muslim dengan Tumpuan di Alam Melayu. Ini adalah kesan daripada modernism. Bermulanya falsafah-falsafah, pelbagai falsafah barat muncul. Komunisme, Karl Marx dengan idea dia apa semua, idea dalam politik, idea dalam ekonomi, idea dalam seni budaya dan seumpamanya. Jadi macam mana orang Islam respons, sarjana-sarjana Islam respons terhadap idea-idea tersebut? Adakah mereka bersikap keras ataupun adapt? Jadi ada pelbagai kategori. Sebagai sarjana-sarjana Islam kita menyambung master PhD mereka pengajian di barat,
So bila mereka balik, sama ada mereka agak berlembut dan terima banyak sehingga kacau beberapa fondasi yang tak sepatut dikacau, ataupun mereka balik, mereka menjadi lebih keras. Maksudnya mereka pergi belajar di barat, tapi mereka lebih faham banyaknya kekarutan itu dan mereka balik lebih tegas dalam melawannya. Jadi ada pelbagai kategori itu. Sebahagian pula kata tak apa, yang baik kita terima belaka. Yang tak baik, yang tak kacau usul akidah, barulah kita tak terima. Selagi mana benda tu bersifat teknologi, sains, bersifat idea-idea biasa ni, kita boleh terima. Jadi di situlah bercampur aduk habis lah. Realitinya bercampur aduk habis lecing. Nah, sekarang ni kita di zaman apa? Kalau ikut timeline dalam falsafah, dia panggil postmodernism. Pasca modernism. Modern 1900 tempoh hari, abad 20. Itu zaman revolusi industri, zaman liberalism, secularism, bla 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 bla. Sekarang ni zaman apa dia? Postmodernism, LGBTQ. Zaman saya sebut dalam minggu lepas, kalau seorang tu, postmodernism ni ciri utama dia apa dia? Tidak ada kebenaran mutlak. Siapa pun boleh betul dan siapa pun boleh salah. Seorang lelaki, kita kena hormat dia kalau dia kata walaupun saya lelaki tapi sebenarnya saya seorang perempuan. Maka dia berhak terhadap kenyataan dia itu. Satu masa dia kata walaupun saya ni rupa lelaki begini Melayu tapi sebenarnya saya seekor binatang. Boleh juga. Dia jadi mengarut sampai tahap tu lah. Itu hak asasi dia. Dia boleh rasa apa yang dia rasa. I'm a man in woman body. I feel that from the beginning I am a woman. But then God dia salahkan Tuhan. Tuhan telah tentukan saya untuk jadi perempuan. Macam-macam lah. Ada satu video tadi saya tengok berapa lama dah. Dia nak saman mak dengan ayah dia. Sebab apa? Dia kata mak dengan ayah dia melahirkan dia tanpa konsult dengan dia dulu. Tanpa minta persetujuan daripada dia. Sebab saya tak bersedia untuk lahir jadi manusia, kena tanggung bil apa semua, kena belajar ni semua. Ini postmodernism punya isu. Dia jadi sampai tahap tu dah. Dan ibu bapa di barat pun dah mula risau. Mula-mula mereka macam, tak apalah, ini progresif. Ini progresif, macam artis hidup bari, hidup cium mulut apa semua. Dia kena ban apa semua tu lah. Ini progresif. Progresif apa dia? Tak ada dah kebenaran mutlak. Sebab tu istilah-istilah progresif, modern, dia bukan setakat sebut di mulut, dia ada latar belakang sejarah, pengalaman yang panjang dengan agama mereka Kristian di barat. Dia bukan main muncul saja, Muslim Demokrat, sedap bunyi, tapi dia ada. Dia tidak begitu saja, dia ada. Jadi bila hal-hal ini muncul, termasuklah LGBTQ mutakhir ini, kita rasa trigger lah. Alhamdulillah Malaysia masih lagi merupakan negara yang dalam ranking nombor 2 paling tegas dengan isu-isu ini lah. Sehingga tempoh hari dengan artis antarabangsa dan jadi isu apa semua tu. Jadi kita kena hormat dia punya karut pula. Itu progresif katanya. Itu hak asasi mereka katanya. Itulah kemodenan katanya. Dan seumpamanya Dan budak-budak kita, anak-anak kita, sebahagian anak muda kita teruja dengan idea itu. Duk belagak di mana? Jalan Raja Laut, bawa plakat, pelangi. Kami bebas, ikut kamilah nak buat apa, nak jadi apa. Itu benda-benda yang mesti kita sedikit sebanyak ada pendedahan dan makluman tentang tantangan zaman lah, isu-isu mutakhir ni. Jadi di barat di barat saya suka tengok beberapa debat ni, golongan yang dinamakan sebagai orang-orang yang tak setuju dengan LGBTQ ni, mereka terpaksa pula bangkit dan berbahas. Bahkan antara benda yang mereka kena bincang apa dia? Takrif lelaki dan wanita tu apa? Bila tanya pada golongan LGBT, trans woman, lelaki jadi perempuan, apa yang awak faham tentang seorang perempuan? Takrif bagi perempuan tu apa? Dia kata perempuan, kalau kami rasa kami perempuan. Lepas tu dia tukarlah badan dia, bedah apa semua. Sedangkan dia tidak ada rahim untuk beranak.
Itu benda yang tidak boleh dicipta, direka apa semualah. Dan isu bila kata mereka pun bangkit, ini hak asasi kami, ikut kami nak jadi apa ini, dan kami ditindas. Dia kata kami ditindas. Hampir banyak negara ni menindas kami. Termasuklah masalah, antara masalah bagi trans men, perempuan jadi lelaki ni apa dia? Mereka disindir dan tidak diberi ruang dan dihina apabila mereka datang bulan. Pening kita sekejap. Maksudnya dia lelaki ni, trans man ni, pergi ke kedai nak beli dia punya apa nama? Pad dia polis tu, maka jadi masalah. Nah, kita pun jadi celarulah tu. Dan benda itu cuba diterapkan oleh guru-guru yang memang LGBT di sekolah rendah, sekolah menengah mereka, dan mereka yang normal tapi okey dengan idea tersebut di sekolah-sekolah mereka. So buku-buku pun diterapkan. Mula tak boleh dah sesuka hati nak kata he or she. Your teacher he or she. It is not he, neither she. So who is? It. No it. Lagu mana ni? Nak address apa? Ada pening dah. Nah, jadi apa nak panggil ni? Nah, dalam konteks kita di Malaysia ni mudah saja. Nak sangat tandas, kita tutup tanah lelaki, tanah wanita. Buat satu saja. Seronoklah kita. Begitu. Begitu juga di barat hari ni dah jadi dan mereka lah sokong juga idea tu ya. Sebab progresif ni, moden ni. Apa dia? Lelaki yang jadi perempuan, masa dia jadi atlet, lomba lari contoh, tak pernah menang. Tiba-tiba jadi trans woman, masuk, terus dapat emas. Begitu juga penjara. Sebab dia trans woman, dia isytihar saya seorang wanita, masuklah penjara dengan penjara wanita. Duduk sekejap, banduan wanita lain duduk mengandung. Ini benda-benda yang berlaku di barat hari ni. Jadi tak ada modennya sangatlah barat tu. Material modern, tapi from the soul and spiritual aspect very corrupt. Sebab tidak ada satu panduan agama yang utuh. Sebab tu dalam bab ni kalau kita dengar Andrew Tate, walaupun dia lagu tu, tapi perkataan dia bold lah. Kata hanya Islam sekarang yang benar-benar pegang agama. Yang tidak akan ada boleh mana-mana orang daripada agama lain pakai nama Muhammad dengan penuh penghinaan. Baju t-shirt Muhammad sekian-sekian dengan penghinaan. Melainkan akan ada orang Islam akan pergi apa nama, larang, marah dan seumpamanya. Sedangkan kamu boleh pakai baju Jesus is gay apa semua dengan penuh suka hati di mana-mana, tak ada orang, bahkan orang gelak-gelak. Macam benda tu satu joke sahaja. Jadi Allah sekali dia masuk Islam, alhamdulillah. Ada kelebihan dan itulah. Maksudnya dia kata hanya Islam sekarang serius. Ada prinsip. Masih lagi kita kata ada air muka, jaga, tak bagi wanita mereka dikacau. Suruh wanita mereka jaga diri. Itu maruah. Alhamdulillah dia boleh fikir sampai logik sampai tahap tu ya. Walau dia tu asalnya Latin apa benda tak tahu. Kristian, Protestan, dia Katolik ataupun dan dia menyumbang lebih kurang kata 10,000 pound sebulan kepada gereja tempat dia apa semua tu. Lebih kurang begitulah maksudnya. Dahsyat. Tapi akhirnya alhamdulillah mutakhir tahun sudah ke masuk Islam. Selepas perbincangan dan seumpamanya. Dan mereka make joke on him. Bila ada wawancara, orang mula tanya dia soalan, bagaimana Andrew, boleh lagi tak pergi kelab apa semua? Kalau tanya dulu ni. Tapi sekarang haram. Mereka pun dah pandai sebut kalimah haram. No way, haram. How about to let your daughter, your woman go? No, it's haram. Itu menariklah, at least ada maklumat yang sampai di sana ya. Jadi benda-benda ni salah satu benda yang sebahagian asatizah kita tak katalah semua orang perlu tahu. Tapi kalaulah kita menanggap dengan hanya kembali kepada Quran Sunnah, meneliti Quran Hadis itu boleh menyelamatkan, tak betul jugalah. Di sana ada sekumpulan, segelintir sarjana, pemikir, ilmuwan yang perlu faham racun-racun dan juga dakyah-dakyah
melalui falsafah-falsafah barat. So nak dapat tidak, mereka kena mengaji falsafah. Sebahagian, bukan semua. Sebab ada orang mengaji falsafah, akhirnya dia larut dengan falsafah tu, dia pun jadi pening. Tapi di sana ada orang yang mesti belajar falsafah untuk faham betapa karutnya falsafah, dan akhirnya untuk menjelaskan. Dan itu yang dibuat oleh Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam Tahafud Al-Falasifah, menghujam, membongkar segala kedok kekarutan ahli falsafah yang duk kata Tuhan dengan alam ini qadim dan seumpamanya itu. Jadi dia terjun, dia belajar, dia baca falsafah. Kita tak boleh lah, kita baca tu pening tu. Dengan istilah tu pun dah pening. Jadi ada orang kena macam tu, sebahagiannya yang mampu. Di kita ni tengok belakang. Baik, kemudian katanya, karya akademik mutaakhir yang membincangkan secara tuntas bidang ini ialah 2 buah buku sejarawan muda bidang sejarah pemikiran Islam Indonesia, Dr. Tia Anwar Bakhtiar. Ini seorang tokoh baru daripada Indonesia. Kuliah-kuliah dia cukup bagus, saya tengok di YouTube. Dan dia ni sebenarnya adalah ahli gerakan Dewan Dakwah. Kalau dulu yang foundernya adalah Hasan Bandung, Dewan Dakwah. Dia ada Dewan Dakwah, ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama. Kalau yang kepada sunnah sikit ni macam Muhammadiyah ataupun Dewan Dakwah. Ada lagi yang di bawah apa nama Al-Irsyad, gerakan Irsyad dan seumpamanya. Baik, dia tulis pasal apa? Dia tulis tentang 2 buku, Laju-laju Pemikiran Islam, Kilasan Pergulatan Intelektual Islam. Ini saya baca habis dah. Dan tesis PhD beliau bertajuk Pertarungan Pemikiran Islam di Indonesia, kritik-kritik terhadap Islam liberal, dari Haji Muhammad HM tu, Haji Muhammad Rashidi, sampai INSIS, sebuah apa nama pertubuhan yang namanya INSIS, yang membincangkan tentang Ghazwatul Fikri secara khusus. Berakhirnya era Ghazwatul Harb, pertembungan peperangan. Mula zaman Islam moden ini, banyaknya kita punya pertarungan adalah dalam bentuk Ghazwatul Fikri, peperangan, pertembungan pemikiran, bergulatan pemikiran. Nampak pakai jubah, berjanggut tebal, rupanya kepala otak feminism. Feminism ni mengangkat darjat wanita kononnya, tapi yang ekstrim. Kemuncaknya apa? Wanita boleh jadi imam solat. Hak asasi. Bermula pada hak asasi tu, pergi pada itu. Saya biasa solat, isteri saya jadi imam. Jam kita. Dia hafizah, dia hafal 30 juzuk. Saya hafal kuliah kulullah saja. Why not dia jadi imam? Ini berlakulah di barat tu. Aminah Wadud, apa bukan Syarah Yawai, apa semua tu. Dia pergi pada tu. Sampai ada budak-budak Melayu kita, budak-budak universiti yang terpengaruh dengan idea pembebasan feminisme ini. Lawannya patriarki. Patriarki ni lelaki lah, penguasaan lelaki. Ya. Jadi semua bangsa di dunia ini melihat lelaki lah sebagai dia punya superior. Wanita ni duk follow je. Sampai setengah peradaban meletakkan wanita ni macam hamba. Kena ikut belaka yang lelaki suruh dan seumpamanya. Vice versa, benda itu menjadikan agama sebagai alasan ataupun untuk disalahkan. Kita tak nafi ada lelaki yang menunggang agama untuk justify kezaliman yang dia buat. Pukul isteri, bla 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 bla. Ni agama suruh. Ada. Na'udzubillah min dzalik. Kita tak nak terlibatkan perkara begitu. Tapi dalam masa yang sama, respon kepada isu itu adalah golongan wanita yang muncul, feminisme kononnya itu, mengatakan ini agama lah yang menyebabkan, yang beri lesen ataupun lampu hijau untuk berbuat demikian dan seumpamanya. Sebenarnya benar ke agama tu? Bila cek balik tak ada. Macam Saudi, satu masa mengharamkan wanita untuk memandu. Sampai sekarang pun. Mereka mari Malaysia, belajar di UAE, tengok perempuan kita bawa motor, relax. Jam mereka. Sebab dalam budaya mereka, wanita memandu ni seksis. Benda yang seksual. Mari Malaysia pening mereka tengok. Mujur tak jumpa yang congek.
Atau wanita. Tapi itu adakah isu agama? Tak, isu budaya. Isu budaya. Mereka memang tidak, tapi sekarang ini pun dah makin terbuka dah. Semakin risaulah juga kita ya. Tapi kena bezakan antara yang betul agama suruh dengan yang budaya. Itu. Jadi hal-hal demikianlah yang menjadi wacana-wacana mutakhir ni yang semakin kita kata perlu kita fahamlah. Tidak semudah untuk menyeru kembali kepada Quran dan Sunnah, tapi perlu juga engagement dengan ilmu-ilmu semasa dan isu-isu semasa yang melibatkan isu-isu pemikiran dan seumpamanya. Baik, katanya lagi di sini, saya lagi banyak lagi kita kerja jurnal bla bla bla. Saya belum situ sebagai bacaan asas sebelum membaca bahagian tersebut. Saya syorkan baca karya ayahku oleh Profesor Dr. Hamka bagi orang yang betul-betul nak faham sejarah perkembangan perjuangan mengubah pemikiran beragama ya, daripada aliran tradisional yang jumud kepada yang lebih kita kata mengembalikan islah dan tajdiid tadi, iaitu ditulis oleh Profesor Dr. Hamka, biografi ayah dia, ayahku tu. Dalam tu penuh dengan sejarah tentang perjuangan mereka ini. Tidak lupa juga bahan yang baik ditulis oleh orientalis, iaitu William Arraf yang berjudul Malay Nationalism. Ini kumpulan tulisan rakaman dia tentang isu-isu yang berkaitan dengan pertembungan, termasuk isu bela anjing tadi tu. Menarik lah. Menarik. Orang Kelantan sendiri pun kalau mungkin tak tahu dan tak tahulah detail istana menjadi ruang, istana balai rung, istana balai besar di di depan Masjid Muhammadi tu. Itu salah satu lokasi. Lokasi kedua di Istana Sultan yang lain lah. Berdebat. Boleh kita bela. Kesimpulannya apa dia? Agree to disagree. Boleh bela. Sebab raja nak boleh lah. Sebab memang ada qaul yang kata boleh pun. Maksudnya bela bukan sebagai pet. Bela sebagai tujuan jaga apa semua tadi lah. Tapi dalam konteks raja tadi memang nak bela sebagai pet. Itu isunya. Jadi bagaimana dengan najis apa semua begitu begini? Maka dibincanglah. Jadi ambil kau paling ringan apa dia? Najis anjing jilatan ni jiru hari saja settle. Tak Maliki. Boleh settle. Mazhab Syafi'i letih duk kena apa? Samuk hari-hari. Maka itulah yang dibincangkan dan jadi isu dan seumpamanya. Baik, sikit lagi dia pergi. Pada satu masa saya ceritalah ni, saya agak gairah mahu mendalami isu bid'ah. Selain menghabiskan beberapa puluh, malah mungkin ratusan jam melayan kuliah bersiri atau daurah khas di YouTube. Ini realiti pada zaman kita ni, alhamdulillah memudahkan. Dan hadis sendiri secara langsung, saya juga membeli sebanyak mungkin buku mengenai topik bid'ah. Dari buku kecil hinggalah buku yang besar bersifat mausu'ah ataupun ensiklopedia. Saya tidak hanya membaca buku-buku karangan ulama yang tegas atau keras terhadap isu bid'ah, malah saya juga membeli dan membaca karya-karya tulisan ulama yang sebaliknya, yakni yang tak setujulah. Dan membaca ada dari negara Arab ataupun dari Nusantara ataupun orang kita sendiri tulis. Proses ini perlu bagi melahirkan kesimpulan dan sikap yang terbaik dalam mendepani isu ini dengan lebih adil. Dalam masa yang sama, penelitian saya terus berkembang kepada aliran fikrah dalam isu ini dan pecahan-pecahan yang wujud serta realiti-realiti yang sedang berlaku di sini dan sekarang. Antara karya ulama-ulama mengenai bid'ah dalam koleksi, itulah boleh tengok sendiri nanti. Dalam bahasa Melayu pun dah banyak sebenarnya, terjemahan pun dah banyak. Banyaklah ada di situ oleh Abdul Qayyim bin Muhammad bin Nashir As-Sahibani, iaitu mengapa anda menolak bid'ah hasanah, Al-Luma' fi ar-Radd ala Muhassin al-Bid'ah. Kemudian ada di sana Abdullah bin Abdul Aziz At-Tuwaijiri, Ritual Bid'ah dalam setahun, Al-Bid'ah Al-Hauliyah, Al-Haul, sambutan tahunan. Abu Ubaidah Mashhur bin Hasan Al-Salman, Abu Abdullah Ahmad bin Ismail Syaukani Asy-Syakur, Kamus Bid'ah, disarikan daripada buku Syekh Al-Albani rahimahullah, Qamusul Bid'ah. Kemudian ada Dr. Abdul Ilah bin Husain Al-Arfaj, Konsep Bid'ah dan Toleransi Fiqih, Mafhum Al-Bid'ah wa Atharuhu fil Fatwa,
Kemudian ada Dr. Said bin Ali bin Wahaf Al-Qahtani, Nurus Sunnah Wazzulumatul Bid'ah fi Daw'il Kitab was Sunnah. Ini masyhur, kitab kecil tapi begitu komprehensif ya. Yang betul-betul dalam bahasa Melayu di situ Dr. Randas Abdul Ghani bin Azmi bin Haji Idris Al-Bid'ah, bahaya dan keburukannya. Ini dalam bahasa Melayu betul. Ada di sana Fahmi Suwaidi, Ensiklopedia Syirik dan Bid'ah Jawa. Hamud bin Abdullah Al-Matar, Al-Bid'ah wal Muhaddath wal Muhdathat wa ma la asla lahu. Berkaitan dengan bid'ah dan perkara-perkara baru yang tidak ada asal padanya. Kemudian ada Jawahir Dakir yang kita dah bincang pada minggu sudah, iaitu sunnah dan bid'ah dalam amalan orang Melayu. Namun setakat ini kita tak jumpa jawapan secara komprehensif terhadap buku ini dan pelbagai lagi lah, panjang sangat nak baca tu. Dan antara buku yang manhaj yang berbeza dengan manhaj buku-buku tadi adalah antaranya Muhammad Subki Abdul Rahman Al-Hafiz dan Muhammad Rifki Mahidin. Ini guru saya sebenarnya. 1997 saya masuk ke Mahat Tahfiz Darul Quran wal Qiraat di Mesir. Di Mesir pula, di Pasimah Repek. Dan beliau lah Ustaz Subki Abdul Rahman ni rahimahullah baru meninggal, yang bawa masuk Syekh Nuruddin Al-Marbu Al-Makki Al-Banjari daripada Mesir, dia bawa balik masuk ke Kelantan dan Malaysia kemudiannya. Tahun 2012 dia tulis buku tebal bertajuk Ensiklopedia Bid'ah. Ada lagi kalau cari tu ada ya. Jadi kita nak faham lah mereka berhujah lagu mana dalam membela hal-hal yang dianggap sebagai bid'ah hasanah, yang mana pihak kita diajak oleh guru-guru kita kena dahulukan sunnah dan itu memadai. Tapi mereka sangat nak beramal dengan amalan-amalan yang tidak ada jelas nas, sehingga sebagian ulama hanya fatwakan harus, tapi pada mereka itu dalam kategori bid'ah hasanah. So kita nak faham lah kenapa jadi begitu ni. Kita ada stand kita dah, tak risau, tapi kita kena tahu kenapa mereka begitu. Bukan mereka saja, majoriti yang ikut mereka begitu. Baru kita boleh bersembang. Ini tak boleh. Kenapa? Ustaz saya cakap tak boleh. Ustaz engkau, ustaz aku kata boleh. Selesai masalah. Itu biasa berlaku lah. Kita tak nak dah level tu, kita nak betul ke ni Syekh? Cuba yang tak perhati, cuba yang tak tengok betul-betul. Dia lain dah sikit tu. Dia kata ni ulama kata harus. Kita kata ulama mana? Ulama lah. Harus. Confirm harus. Ya harus. Harus ni apa dia? Buat boleh, buat tak apa, tinggal pun tidak ada masalah. Tu jawapan dia, kita kata. Kenapa? Dalam bab yang sama ada sunnah sahih yang confirm dapat pahala. Tak apalah, dah ulama kata harus boleh juga. Ikut mu lah. Tak boleh buat apa lah. Kita kata ni harus. Engkau sendiri pun kata harus. Siapa ni bergaduh ni? Dengan ustaz juga ni. Syekh hentas sendiri kata harus ni. Benda ni jelas ada sunnah sahih. Bertemu antara sunnah sahih yang confirm dapat pahala dengan hok entah nak amal sangat ni harus saja. Sebahagian ulama kata, bukan semua jumhur. Sebahagian. Nak buat yang ni juga. Entah ni ustaz kau berapa dia ni. Gerai juga kita dah. Entah ni ustaz kau berapa. Tak lah, masyarakat dah biasa amal yang tu. Tugas kita lah. Kena ajarlah yang lebih. Sebab tu mukaddimah kuliah saya di tempat awam. Hari ni pengajian adalah antara yang sahih, yang betul tuan-tuan buat ni betul belakang dah. Cuma kita nak ajar yang lebih betul. Dia tak marah tuan-tuan. Dia tak marah, alhamdulillah. Cuba kalau sebut, hari ni kita nak mengaji yang sahih. Ada pun yang tuan-tuan buat biasa ni, bid'ah, dalalah finnar. Tak berapa lama. Jadi kita pun kena sedikit ada ruang. Bukan kita kata kita setuju dengan dia, tapi ada ruang itu ya. Muamalah tu kena ada. Sebab kita berada di
Malizi. Bukannya Saudi. Tu kena jelas latar belakang tu. Jadi bila sebut yang ni lebih dekat dengan sunnah, yang ni ialah ada ulama fatwa sebagai harus. Tapi sebagai orang belajar, mari surah masjid belajar berkitab begini, why not kita cuba ubah kepada yang lebih mendapati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agree? Senyap. Ikutlah. Nah, lebih kurang begitulah. Dan ada lagi lah tu, saya sebut nama-nama tu, boleh tengok sendiri. Malah nak sebut nama mereka ni. Okey, insya-Allah pada sesi seterusnya kita akan masuk kepada muka surat 106, iaitu wasatiyah antara sunnah dan bid'ah. Ini pandangan peribadi saya, yang boleh setuju dan tidak lah. Nanti kita akan bincang menurut kecenderungan. Tadi lebih kurang begitulah. Kita dah ada stand dan kita pun cenderung yang tu dah. Tapi bila berinteraksi dengan masyarakat, keluarga kita, kawan-kawan dan seumpamanya, termasuk dalam isu politik, samalah. Kita nak bersikap tu, adakah mesti benda tu hitam dan putih? First time jumpa, kali pertama sembang, hitam putih tu. Neraka, Syekh, neraka. Neraka. Macam dia dah pergi neraka tu. Tak boleh begitu, relax dulu. Ada ruang lagi tu sembang tu. Tak boleh, tak boleh. Ustaz Ana kata, kalau pergi tahlil, pergi saja. Relax dulu. Sabar. Adalah dia punya ni. Kita tak nak lah. Tapi untuk berinteraksi dalam konteks dakwah. Sebab kita di Malaysia. Apatah lagi kalau dia balik Sabah Sarawak. Dia ada dia punya seni-seninya yang perlu kita santuni. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.